Buletin Didik 26 November bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan negara berjaya membawa pulang 2 pingat perak dan 1 gangsa pada World Robot Olympiad WRO ke-19 yang berlangsung di Dortmund, Jerman baru-baru ini. 365 pasukan yang terdiri daripada 2,049 murid dari 73 negara seluruh dunia telah turut serta dalam pertandingan yang diadakan dari 17 hingga 19 November. Kontingen Malaysia disertai 43 orang yang terdiri daripada pegawai KPM, 9 guru pembimbing, 6 murid sekolah rendah dan 21 pelajar sekolah menengah. Turut serta 1 pasukan dari Institut Pendidikan Guru, Kampus Sarawak. SJKC Jalan Davidson Kuala Lumpur mengharumkan nama negara di pesada dunia dengan memenangi pingat perak dalam kategori Future Innovators Elementary dan Robot Sports. Perak kedua dimenangi SMK Chong Hua Miri Sarawak melalui kategori Robot Sports. Manakala SJKC Taman Konan menyumbang gangsa melalui kategori Robo Mission Elementary. Kontingen Malaysia juga mendapat 2 Excellence Awards bagi kategori Future Innovators Junior High dan Future Engineers. Pencapaian pasukan negara kali ini diharap dapat menjadi inspirasi kepada murid dan guru seluruh negara untuk terus menceburkan diri dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Selain membudayakan pendidikan digital dan robotik serta mengukuhkan pendidikan STEM di sekolah demi melahirkan murid yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Terengganu Darul Imam merupakan sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai tempat menarik untuk dikunjungi. Tidak terkecuali surau yang mula menjadi perbualan, iaitu Surau Langgar Rindu di Setiuk. Laporan segmen Wartawan Cilik minggu ini disediakan Sekolah Kebangsaan SK Pancur Merah. Hai, saya Tasha dari Direct Channel. Jom kita selusuri Surau Langgar Rindu ini bersama saya. Jom! Surau Langgar Rindu merupakan tarikan terbaru bagi pengunjung-pengunjung yang datang mengunjungi Setiuk, Terengganu. Langgar Rindu, sebuah surau yang unik dimiliki oleh Abdul Karim Embong atau lebih mesra disapa Pak Su, terletak di Jalan Utama Kuala Terengganu Merang di Kampung Du Tapai. Keunikannya mampu memukau pemandangan sesiapa sahaja yang melihat. Struktur binaannya apatah lagi, ia diperbuat daripada kayu tembesu dan kayu cengal sepenuhnya. Hasil usaha Pak Su, surau ini dipasak dan disambung menggunakan skru, menjadikan kayu pokok tembesu yang terbuang serta kayu cengal hasil sumbangan orang ramai dapat menjadikannya sebagai bahan binaan asas surau ini. Bersama saya Pak Su. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Okay. Apakah momen yang tak dapat dilupakan sepanjang proses pembinaan surau ini? Dalam proses pembinaan surau ni semua momen tu semua tak dapat dilupakan. Daripada masuk hutang, tebang kayu, kata orang susah payah. Nak sampai ke umbi pokok tu pun kadang-kadang susah payah. Dengan kengganya, dengan terbuangnya macam-macam lah. Dengan semoknya seperti ni. Lepas tu tebang pokok, belah kayu, akak kayu, balik sebab naik lori. Sampai sini pula kita dirikan untuk nak jadikan bangunan Langgar Rindu ni. Lepas tu pembinaan dia. Jadi kalau nak tanya sesuatu momen yang tak dapat, sedangkan apa ni, semua momen tu tak dapat dilupakan. Gitulah. Semua momen untuk untuk pembinaan Langgar Rindu ni tak dapat dilupakan. Sampai saya ni ada hayat lagi lah. Gitulah. Terima kasih Pak Su. Sama. Surau Langgar Rindu terpatri nama, bersama kita hargai sentiasa. Sekian saya Tasha dari Direct Channel. Bye. Sungguh pun telah bersara sebagai atlet kebangsaan, Sarah Yap King Wen meneruskan minatnya dalam sukan taekwondo dengan menumpukan kepada bidang kejurulatihan. Segmen Kejaya minggu ini mengenali lebih dekat bekas atlet negara yang kini bukan sahaja berkhidmat sebagai jurulatih sukan profesional, malah menjadi jurulatih kecergasan.
Graduan Ijazah Sarjana Muda Psikologi dari Universiti HELP berusia 28 tahun ini memulakan kejayaannya sebagai jurulatih sepenuh masa sejak November tahun lalu selepas menamatkan karier. Memikul 2 kerjaya pada satu masa bukan satu tanggungjawab mudah jika tiada komitmen dan kesabaran yang tinggi. Untuk PT, I rasa it's like an honourable job sebab klien saya cari saya bukan sebab nak badan yang cantik saja atau nak turun weight, tapi mereka nak jadi sihat, nak jadi kuat, tak nak jumpa doktor, tak nak masalah yang akan timbul when they grow older. Inovasi dalam aspek kejurulatihan menjadikan Sarah sedikit berbeza daripada jurulatih tempatan yang lain. Selain latihan secara fizikal, Sarah turut melakukan latihan secara dalam talian. Selain daripada coaching kat club saya sendiri, saya ada venture into freelance coaching untuk atlet luar negara, those yang nak get ready, nak prepare for competition mereka sendiri. Doesn't matter if it's mereka punya nationals atau international competition, doesn't matter if they are club athlete ataupun national athlete. I kena tolong mereka buat program, make sure they hit their target, make sure they improve. Tidak terhenti di situ, Sarah juga sedang berusaha untuk memperluaskan ilmu kejurulatihannya. Pendidikan saya tak ada stop kat psikologi. Oleh sebab saya jadi PT, personal trainer, I terpaksa ambil certification untuk jadi personal trainer. Lepas tu sekarang I tengah study juga untuk jadi trainer for pregnant and post-pregnant women. Pesanan Sarah untuk remaja yang berminat menyertai bidang dicebudinya ini sentiasa fokus dan nekat dengan apa yang dipelajari. Jangan mudah mengalah atau berputus asa. Itu prinsip yang dipegangnya untuk memastikan kejayaan berada dalam genggaman. Bertemu kembali. Solusi bagi pelbagai isu termasuk pengangguran belia dan pembangunan bakat adalah dengan memanfaatkan teknologi tinggi dan pertumbuhan berasaskan digital. Titah Pro-Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM, Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin, penguasaan sedemikian mampu meningkatkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan taraf hidup. Solusi bagi isu pengangguran belia, kebolehpasaran siswaza, perlindungan pekerja serta pembangunan bakat adalah dengan memanfaatkan teknologi tinggi dan pertumbuhan berasaskan digital. Ini sekaligus dapat meningkatkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan taraf hidup sesebuah keluarga. Untuk itu, institusi-institusi pengajian tinggi perlu memastikan perangkaan pelan pengajian adalah selari dengan permintaan pasaran, terutama dalam bidang-bidang yang boleh membentuk masa depan negara. Menyahut usaha untuk membina masa depan anak-anak Bumi Putera dari tahun 2020 hingga 2022, UiTM telah merangka dan menawarkan 41 program baharu di peringkat sijil, diploma, sarjana muda dan pasca siswazah dalam bidang-bidang yang telah dikenal pasti. Program bertujuan melahirkan tenaga kerja mahir dalam usaha memacu kerajaan Malaysia ke arah negara maju. Penawaran program-program baru itu juga berupaya menambahkan jumlah Bumi Putera profesional. Titah Tengku Permaisuri Nur Ashikin lagi, matlamat penubuhan UiTM perlu dipenuhi agar keseimbangan guna tenaga dapat diwujudkan terutamanya untuk membantu anak-anak golongan B40 dan M40 dalam sektor pekerjaan. Baginda bertitah sempena istiadat Convocation UiTM ke-95 di Dewan Agung Tuanku Chancellor di UiTM Shah Alam. Tengku Permaisuri Nur Ashikin selaku Pro-Chancellor mewakili Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal-Shah menganugerahkan ijazah Dr. Falsafah kepada 104 graduan dan 13 penerima anugerah graduan terbaik 2021.
Dahulu sebut saja majlis perkahwinan pasti ada tradisi merewang atau gotong royong. Bagi ditelan zaman, amalan itu dilihat semakin hilang apabila masyarakat kini beralih menggunakan khidmat catering dalam penyediaan makanan kenduri. Mengimbau kembali nostalgia serta memberi pendedahan kepada generasi baru, Muzium Negara menganjurkan program nostalgia anak kampung bertemakan kenduri kendara. Wartawan Izzati Rizan ada laporannya. Perkahwinan orang Melayu memang tak lari daripada adat dan resam dalam meraihkan Raja Sehari. Ada yang menyediakan bunga mangga, membuat bunga rampai dan bunga telur, menghias bilik pengantin termasuk penyediaan juadah istimewa, antaranya gulai umbut batang pisang. Itulah kemeriahan kenduri kahwin tradisi lama. Kini ada di antara aktiviti tersebut hilang ditelan arus pemodenan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Saraya Arbi, program Nostalgia Anak Kampung mengimbas kembali amalan masyarakat kampung di beberapa negeri seperti Kedah, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor dalam melaksanakan kenduri perkahwinan. Namun sekarang kita lihat perbezaan perkahwinan tu dilaksanakan melalui konsultan perkahwinan dan sebagainya. Saya nampak ada juga dari segi usaha gotong royong tu, tapi dia tidak meluas. Gotong royong tu mungkin di kalangan keluarga-keluarga terdekat saja. So saya rasa ini merupakan nostalgia kembali mengingatkan kita kepada zaman kecil-kecil dahulu. Bagi mereka yang di mana, itu merupakan satu keseronokan yang dia boleh rasa lah. Selain pameran pelbagai budaya kenduri di Malaysia, turut dipamerkan busana serta aksesori yang dipakai mempelai, hiasan bilik pengantin dan upacara makan beradab. Dibuka kepada umum mulai hari ini, pelbagai aktiviti lain turut dianjurkan, antaranya bengkel memasak nasi Apollo yang didatangkan khas dari Kedah, bengkel bunga telur, gubahan siri junjung dan paluan kompang. Kata orang, bulan Disember, bulan perkahwinan, musim ibu bapa menerima menantu. Jadi sangat sesuailah pameran ini dianjurkan bagi mengembalikan kembali nostalgia perkahwinan orang dahulu-dahulu. Dan untuk orang ramai yang ingin hadir ke pameran ini, ianya dianjurkan selama sebulan sehingga 31 Disember ini. Izzati Rizan melaporkan. Wangi kan Kak? Betul. Terdapat beberapa peraturan jika kita berhadapan dengan keris atau mengendalikan keris. Contohnya, kita tidak dibenarkan untuk membenggang hulu keris kerana selalunya terdapat racun warang ataupun dikenali sebagai arsenik. Racun ini selalunya dibuat menggunakan bahan-bahan daripada bisa haiwan yang eksotik ataupun daripada najis dan juga tumbuh-tumbuhan yang beracun. Okey, untuk bahagian sarung keris pula, bahagian sampir selalunya dibuat daripada pokok kayu kemuning. Manakala bahagian batang sungai pula diperbuat daripada pokok angsana. Sebenarnya, dalam sesebuah keris terdapat dua konsep, iaitu racun dan juga penawar. Di manakah racunnya? Racunnya berada di hujung keris, manakala penawarnya berada di sarung keris. Seoul, Korea Selatan telah melancarkan eksperimen bas pandu sendiri bagi membiasakan orang awam menaiki bas tanpa pemandu. Menariknya, kenderaan baru itu tidak kelihatan seperti bas biasa, sebaliknya menampilkan reka bentuk tepi yang lebih bulat dan tingkap yang besar seperti barang permainan. Menurut jurucakap syarikat pengeluarnya, 42 Dot, reka bentuk bas ini sengaja dicipta dengan kelainan. The outfit is very different compared to the normal vehicle, so people are looking at when you passing through. So the design itself very unique, and they also fascinated about this is an autonomous driving car. Tambahnya, bas ini kelihatan seperti Lego dan diperbuat daripada bahagian-bahagian komposit sebagai cara mengurangkan kos dan mudah dihasilkan pada skala besar. Ia menggunakan kamera dan radar untuk mengetahui arah pemanduan berbanding pengesan atau sensor yang lebih mahal. Syarikatnya menyasarkan untuk menghasilkan teknologi berkos rendah, selamat dan mudah diaplikasi untuk jenis kenderaan lain pada masa hadapan.
Buat masa ini, bas bergerak dalam radius kira-kira 3 km di Seoul dengan pemantauan pemandu keselamatan. 타임머신 타고 그냥 미래에 쏙 들어가갖고 미래 여행을 이렇게 하고 온 것 같아요. 그러면은 이게 갑자기 시동이 막 빨리 돼가지고 어지러울 거라고 그랬는데 어지럼증도 없고 정말 좋았어요. Penumpang boleh menaiki bas dari 2 perhentian selepas menempah tempat duduk secara percuma menerusi aplikasi. Mereka turut berbangga dengan pencapaian teknologi oleh syarikat tempatan ini. Sejumlah 166.3 juta orang di Amerika Syarikat merancang untuk membeli belah dalam tempoh 5 hari bermula Khamis lalu. Data Persatuan Peruncit Kebangsaan mendedahkan jumlah itu naik sebanyak hampir 8 juta berbanding tahun lalu. Itulah penangan jualan murah dan diskaun sebenarnya Black Friday dan Cyber Monday yang bahannya turut dirasai di negara lain termasuk Malaysia. Di Illinois, Chicago, puluhan pelanggan sanggup beratur awal pagi sebelum kedai dibuka pada jam 5 pagi. Mereka juga sanggup menahan suhu sejuk semata-mata untuk mendapatkan barangan yang diidamkan pada harga yang jauh lebih murah. But I feel pretty good finally getting a PS5. It just, sacrificing some sleep to get it. I think it's a great way, especially when you're trying to Christmas shop and getting ready for the holidays and trying to get some stuff. I think it's a very opportune way to get what you need for a fairly good price. Lebih meriah, kesempatan cuti panjang sempena tradisi Thanksgiving turut dimanfaatkan sebaiknya oleh sebilangan ibu bapa yang membawa anak-anak untuk memilih sendiri barang yang mereka mahukan. Black Friday is where we go do most of our shopping. The bigger she gets, the more she can do her own shopping, which works out for me. How early did you wake up? I woke up at 5:48. Kaji selidik S&P Global Market Intelligence membabitkan lebih 1,000 pengguna menunjukkan 66% merancang untuk berbelanja seperti tahun lalu, manakala 26% mahu mengurangkan perbelanjaan disebabkan kadar inflasi yang tinggi. Orang ramai berpeluang melawat sebuah taman di Paris, Perancis yang tampil dengan konsep biodiversity pada musim sejuk kali ini. Penganjur National Museum of Natural History mengambil kesempatan daripada hari pendek dengan menyalakan lampu pada replika haiwan kecil yang direka menjadi haiwan gergasi. Tujuannya untuk mengetengahkan kepentingan haiwan kecil terhadap ekosistem kita. Lampu-lampu LED yang digunakan bertenaga rendah selaras dengan kempen jimat tenaga di Eropah ketika ini. Penggunaan cahaya lampu berwarna-warni tentunya menarik perhatian khususnya kanak-kanak pada musim cuti perayaan dan hujung tahun. Labah-labah gergasi, lipan dan kumbang antara haiwan yang dipilih sebagai hiasan. Penyalaan pokok Christmas di Grand Palace Belgium mengakhiri buletin didik. Ratusan orang menyaksikan acara yang dilengkapi pertunjukan cahaya dan muzik itu. Saya Tarujuddin Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.